Salam sejahtera semua. Untuk topik yang saya mau bincangkan hari ini, dia simple saja. Kamu boleh study sendiri sebenarnya, tapi saya takut kamu rindu suara saya kan, jadi saya rakam video lah juga. Oke. So, kita mau bincangkan tentang sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Oke, untuk alkana, alkina dan alkuna, dia punya sifat fizik sama. Maksud dia perubahan menuruni senarai dalam siri homolog yang sama pun sama saja. Oke, pattern dia, maksud dia corak perubahan untuk ciri-ciri keterlarutan kekonduksian elektrik, takar lebur, takar didih itu sama saja bila dia turun dalam siri itu. Okay. So kita tengok yang pertama, ahli siri homolog alkana, alkina, alkuna terdiri daripada molekul yang neutral. So refresh balik, alkana ialah satu sahaja, ikatan tunggal sahaja. Alkina ialah ikatan ganda dua. Alkuna mempunyai ikatan ganda tiga. Okay, kalau lupa sudah, pergi tengok balik lah di depan. Okay, so dia terdiri daripada molekul yang neutral, maksudnya tidak mempunyai charge lah. Alkana, alkina dan alkuna mempunyai sifat fizik sebatian kovalen seperti yang ditunjukkan pada Raja 2.6. Dia merupakan sebatian kovalen sebab dia melibatkan perkongsian elektron. Okey, dia bukan melibatkan perpindahan elektron, dia melibatkan perkongsian elektron. So, kita sambung keterlarutan. Okey, keterlarutan untuk alkana, alkina dan alkuna larut dalam pelarut organik, tidak larut dalam air. Okey. Dia tidak boleh larut dalam air. Maksudnya kalau kamu campur dia tidak larutlah, kamu boleh nampak dia macam terapung. Okay. Kekonduksian elektrik tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Okay. Sekarang tanya diri sendiri kenapa alkana, alkina dan alkuna tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okay. Sebab dia merupakan sebatian kovalen yang melibatkan ikatan kovalen sahaja. Dia tidak mempunyai ikatan ion. Jadi dia tidak mempunyai ion yang bebas bergerak. Sebab itu dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okay. Takar lebur dan takar didih. Takar lebur ialah takar di mana pepejal bertukar menjadi cecair. Takar didih ialah di mana cecair menjadi gas. Okay. Ketiga-tiga siri homolog ini mempunyai takar lebur dan takar didih yang rendah. Okay. Dan bertambah apabila saiz molekul bertambah. Apa maksud dia? Takar lebur dan takar didih yang rendah senanglah kan kita mau tahu. Contohnya kalau leburkan dia tidak perlu sampai 100 derajat Celcius dia sudah boleh melebur. Itu takar lebur dan takar didih yang rendah lah. Okey, bertambah apabila saiz molekul bertambah, maksud dia contohnya kita ambil alkana. Okey, dalam alkana yang mengandungi satu C sahaja nama dia metana, yang mengandungi dua karbon nama dia etana. Okay. Jadi bermaksud metana, etana, propana, butana, pentana. Semakin banyak dia punya karbon dalam satu rantai, semakin bertambah semakin bertambah takar lebur dan takar didih. Okey, fahamkah? Saya tulis di sini ya, met ialah 1 C kan, et ialah 2 C, prop ialah 3 karbon. 3 karbon maksudnya, but ialah 4 karbon dan seterusnya. Semakin banyak dia punya karbon, semakin meningkat dia punya takar lebur dan takar didih. Lepas ni kita tengok kenapa. Okay. So, bila semakin turun ini, semakin bertambah karbon bermaksud saiz molekul semakin bertambah. Logik lah kan? Okay. So, ketumpatan akan semua ini ketumpatan adalah kurang tumpat daripada air. Okey, maksudnya kalau kau masukkan dalam air dia akan terapunglah atas air. Okey. So, daripada aktiviti 2G ialah ada aktiviti dalam buku teks tu. Okey, dia sama juga dengan kamu jawab dalam buku modul nanti. Okey. Oleh itu kita dapat menyimpulkan bahawa apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul meningkat,
saiz molekul meningkat. Gini bagi perhatian. Ini ialah cara kita menghuraikan kalau soalan tanya kenapa takat lebur dan takat didih semakin meningkat apabila karbon bertambah, apabila bilangan karbon bertambah. Ini adalah skema jawapan yang paling tepat. Okey. Apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul meningkat, saiz molekul meningkat. Logik kan? Lebih banyak C, dia punya saiz semakin meningkatlah. So, apabila saiz molekul meningkat, daya van der Waals atau daya tarikan antara molekul semakin kuat. Okey, sebab banyak ahli, jadi kuatlah dia punya tarikan. Jadi lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Oleh itu takat lebur dan takat didih juga meningkat. Okey, itu ialah cara menghuraikan jawapan. Okey, untuk sifat fizik alkohol dan asid karboksilik pula. Alkohol dan asid karboksilik ialah sebatian organik bukan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, dia ialah organik tapi bukan hidrokarbon. Kenapa? Sebab dia mengandungi oksigen. Ini banyak kali sudah saya ulang dalam video sebelum ni. Okey, dia bukan hidrokarbon sebab dia mengandungi oksigen. Kalau hidrokarbon mesti mengandungi hidro dan karbon sahaja. Takat didih alkohol dan asid karboksilik secara relatifnya lebih tinggi daripada alkina yang sepadan. Okey, lebih tinggi. Keterlarutan alkohol dan asid karboksilik dalam air berkurang apabila saiz molekul bertambah. Maksudnya, makin dia banyak karbon, makin dia tidak dapat larut dalam air. Okey. Makin banyak karbon, makin tidak larut dalam air. Itu maksud ayat dia. Okey. So, untuk alkohol, takat didih untuk alkohol mempunyai takat didih yang rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Okey, maksudnya takat didih dia sama juga dengan alkana, alkina dan alkuna rendah. Okey, dia rendah tapi dia tetap meningkat apabila bilangan karbon dalam satu molekul itu bertambah. Maksudnya makin panjang rantai itu, makin tinggilah dia punya takat didih. Okey. Asid karboksilik juga mempunyai takat didih yang rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. So, sama. Alright. Keadaan fizik pada suhu bilik. Keadaan fizik maksudnya dia wujud sebagai pepejal kah, cecair kah, gas. 11 ahli pertama alkohol wujud sebagai cecair. 11 ahli yang pertama maksudnya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dekanol dan seterusnya lah 11 ahli. Yang lain kalau yang lebih daripada itu wujud sebagai pepejal dan seterusnya. Wujud sebagai gas dan seterusnya lah. Okey. 9 ahli pertama asid karboksilik wujud sebagai cecair. Okey. Keterlarutan di dalam air. Metanol, etanol, propanol terlarut campur dalam air pada semua kadar. Keterlarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Maksudnya metanol, etanol, propanol boleh larut. Okey. Tapi kalau lebih daripada itu dia makin tidak dapat larutlah dalam air. Okey, asid metanoik, asid etanoik dan asid propanoik ini ialah 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. Sangat larut dalam air. Keterlarutan di dalam air berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Sama lah juga, makin banyak karbon dia, makin susah dia mau larut dalam air. Okey, untuk kalau rujuk kepada yang dalam buku teks, sampai sini sajalah perbincangan dia. Okey, jadi kamu akan jawab dalam buku modul. Dia ada lebih banyak soalan yang kamu boleh nampaklah dia punya pattern apa corak perubahan apabila turun dalam siri itu. Okey, boleh search di internet. Okey. Alright, thank you. Bye bye.